sulung dalam keluarga. Kami ada 6 adik-beradik, 5 perempuan dan yang bongsu adalah lelaki. Apabila sahaja disebut sebagai anak sulung, dah tentu banyak tugas dan tanggungjawab yang terpaksa aku pikul. Maklumlah, ayah dan ibuku bekerja sendiri. Pendapatannya cukup-cukup saja untuk menyara kami sekeluarga. Lagi pula, ayah dan ibu tidak mempunyai banyak masa untuk memberi perhatian kepada adik-beradikku, terutamanya dalam soal pelajaran. Akulah yang mengambil alih tugas tu. Aku akan memastikan kerja-kerja sekolah dibuat oleh adik-adikku semua. Dan sekiranya mereka enggan, pernah aku membedal mereka dengan rotan. Aku tahu, dengan pelajaran sahajalah yang boleh mengubah hidup kami. Aku tidak mahu kesusahan kehidupan ayah dan ibu itu kami warisi. Cukuplah penderitaan yang kami alami apabila ditimpa kesusahan. Kami sering dipandang hina dan sukar mendapat pertolongan di saat-saat kami benar-benar memerlukan. Ya, aku banyak berkorban terhadap adik-adikku sehingga aku sendiri gagal meneruskan persekolahanku. Aku bersekolah setakat tingkatan 5 sahaja selepas aku menduduki SPM. Aku mahu meneruskan pengajianku. Tetapi cita-cita itu terpaksa aku kuburkan apabila ibu dan ayah mahu memberi tumpuan kepada adik-beradikku yang lain. Mereka meminta aku untuk bekerja bagi menampung pendapatan mereka yang tidak pernah cukup. Aku bekerja. Masa itu berapa sangatlah gaji yang aku terima. Aku mengambil sebahagian sahaja dari wang yang aku dapat. Dan selebihnya aku serahkan kepada ayah dan ibu untuk perbelanjaan persekolahan adik-adikku. Memang seorang demi seorang adik-adik aku dapat melanjutkan pelajaran mereka. 2 orang adik aku dapat melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat ijazah. Manakala adik pertamaku setakat SPM sahaja kerana mahu bekerja bagi membantu keluarga. Manakala adik bongsuku sekadar di tingkatan 3. Masa terus berlalu. Selepas tamat persekolahan, adik-adikku memohon pekerjaan dengan kelulusan yang mereka miliki. Aku pula terus bekerja di tempat yang sama setelah aku gagal mendapat sebarang jawatan kerajaan. Walaupun banyak jawatan yang aku mohon. Namun begitu, aku bersyukur kerana aku mempunyai masa yang banyak untuk melihat perkembangan adik-adikku. Kehidupan kami agak sempurna apabila 3 orang adikku telah mendapat pekerjaan. Walaupun hanya sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Mereka hanya pulang ke rumah apabila hari cuti, terutama pada hari Ahad atau cuti umum. Aku ingat lagi, seronok sangat pada ketika itu. Apabila kami sama-sama turun ke dapur untuk memasak, masih terbayang dalam ingatanku, kami berebut untuk memasak makanan kegemaran. Adikku Lia suka laksa. Dan 2 lagi adik perempuan aku pula suka asam pedas dan mi Jawa. Jadi beruntunglah kami dalam beberapa hari itu kerana juadah sangat banyak sehingga sukar nak memilih yang mana satu nak dimakan. Begitulah kemeriahan keluarga kami.
Ibu dan ayah hanya tersenyum lebar kerana memiliki anak-anak seperti kami. Kami tak pernah bergaduh, berkecil hati di antara satu sama lain atau bermasam muka. Bagi diriku, setiap masalah yang dihadapi oleh adik-adikku juga adalah masalahku. Kami akan cuba mencari jalan penyelesaian untuk setiap masalah bersama-sama. Pertama kali bersemi di jiwa, oh sungguh indah, mekar mewangi, serikan taman hati yang selamanya ini terbiar dalam sepi. Sekuntum cinta tersunting di hati, oh sungguh murni. Setiap ketika bagaikan mimpi indah bila saja berada bersama. Tersedar dari sebuah lamunan, rupanya berbicara sendiri. Kehadiranmu dan keindahan sesingkat sebabak mimpi. Sekuntum cinta layu tiba-tiba, oh sungguh hampa, gugur berkecai kelopak bunga cinta. Ku kutip semuanya untuk kenangan. Tersedar dari sebuah lamunan, rupanya berbicara sendiri. Kehadiranmu dan keindahan sesingkat sebabak mimpi. Sekuntum cinta layu tiba-tiba, oh sungguh hampa, gugur berkecai kelopak bunga cinta. Ku kutip semuanya untuk kenangan. Ku kutip semuanya kenangan. Kegembiraan yang dikecapi rupanya tak lama. Ia bagai dilanda badai apabila ditiup oleh angin kencang yang datangnya secara tiba-tiba. Kisah bermula apabila aku mula bercinta dengan seorang jejaka. Percintaan kami
aku rahsiakan daripada pengetahuan keluarga. Aku tahu sekiranya ibu dan ayahku tahu perkara ini, dah tentu mereka akan menghalang percintaanku. Kerana pada pandangan mereka, belum masanya untuk aku bercinta. Tetapi, sejauh mana ia boleh dirahsiakan? Adikku Lia pernah terserempak beberapa kali dengan aku ketika aku dan jejaka itu keluar membeli belah. Aku meminta dia merahsiakannya dari pengetahuan ayah dan ibuku. Dia memang merahsiakan daripada pengetahuan ayah dan ibu, tetapi sikapnya terhadapku mula berubah. Tak banyak cakap, apatah lagi nak bergurau senda. Aku menjadi hairan dan aku pernah bertanya. Dia cuma menjawab, kesihatannya tak berapa baik. Ya, aku terima alasan itu. Tetapi persoalan lain mula bergolak dalam hatiku. Apa salah aku? Dalam aku terpinga-pinga untuk mendapatkan jawapan, Lia meminta keizinan ayah dan ibu untuk ke ibu kota mengikut rakannya untuk bekerja di sana. Ketika dia mahu melangkah pada pagi itu, dia berjumpa aku. Daripada raut wajahnya, aku dapat rasakan sesuatu sedang bergolak di dalam hatinya. Mungkin tanggapan aku salah, tetapi hatiku masih terdetik mengatakan demikian. Benar, sejak Lia berada di ibu kota, tiada kabar berita. Tiada sekeping surat pun diutuskan kepada aku dan keluargaku. Mustahil bagi diriku untuk mencari Lia di ibu kota. Kuala Lumpur bukannya kecil. Ibu dan ayah semakin gusar sehinggakan hari-hari menyebut nama Lia. Derita tiada bertahan.
berlalu. Dah 6 bulan Lia sepi tanpa kabar berita. Tiba-tiba tengah hari itu, kami didatangi seorang postman. Aku lihat pada stem, ada cop dari pejabat besar pos Kuala Lumpur. Ini membuatkan hatiku berdebar, lalu menunjukkan kepada ayah dan ibu serta adik-adikku. Mungkinkah surat ini yang kami nanti-nantikan? Mungkinkah? Ya, itulah surat daripada adikku yang sangat-sangat kami tunggu. Aku membaca ayat demi ayat sambil didengari oleh keluargaku. Alhamdulillah, apa yang menjadi kekusutan kami selama ini terungkailah sudah. Tetapi surat itu tak beralamat. Kenapa Lia sembunyikan semua ini daripada kami? Dia seakan-akan mahu berpisah dan terus menyepi. Kenapa, Dek? Kenapa? Tetapi dalam warka itu, pada perenggan terakhir, hati aku sangat tersentuh dan terguris. Kak, maafkan Lia. Apa yang Lia nak tuliskan ini tak bermaksud mahu menyentuh hati dan perasaan kakak. Lia memberi alasan untuk bekerja. Tapi sebenarnya Lia membawa hati yang kecewa dengan sikap kakak. Bukan sikap kakak yang mengambil berat tentang diri Lia, bukan. Tetapi kakak telah merampas dia daripada Lia. Kakak telah merampas jejaka itu daripada Lia. Lia mengenali dia terlebih dahulu daripada kakak. Lia sedih, Kak. Apabila dia begitu mesra dengan kakak, sehingga dia tak memandang Lia lagi. Ayat-ayat ini sangat menyentuh perasaanku. Lia, kenapa baru sekarang dirimu mahu berterus terang? Kenapa tidak dulu sebelum dirimu melangkah pergi? Pada malam itu, aku tak dapat melelapkan mata. Perampaskah aku? Perampaskah aku kerana aku tak tahu yang mereka sedang menjalinkan hubungan cinta? Sekiranya aku tahu, dah lama aku mengalah. Aku tidak mahu melihat adik-adik aku menangis kerana aku. Aku sangat sayangkan mereka dan ingin mereka terus bahagia. Hampir 30 tahun aku mencarinya. Surat-surat tidak diutuskan lagi kepada aku dan keluarga. Itulah surat pertama dan terakhir buat kami. Ada beberapa kali aku ke Kuala Lumpur untuk mencari Lia. Namun aku kecewa. Tetapi aku tidak putus asa. Sehinggalah aku didatangi oleh sahabat Lia yang bersama-sama dia dahulu. Aku dan keluargaku sangat gembira apabila kami diberitahu Lia masih di Kuala Lumpur. Namun aku tertanya-tanya, bagaimanakah wajahnya sekarang setelah berpuluh tahun tak berjumpa? Rindu sangat padanya. Baliklah Lia, baliklah. Lupakanlah peristiwa yang telah berlalu. Marilah kita hidup aman damai seperti dahulu. Kami tak sanggup berpisah dengan Lia.
Namun apa yang berlaku? Setibanya aku di Kuala Lumpur, rakan dia membawa kami ke tanah perkuburan. Aku dan keluarga menjadi serba salah dan tertanya-tanya dalam hati. Aku hampir rebah di pusara. Lia, rupa-rupanya kau telah pergi menyahut panggilan ilahi. Adik. Sudah 6 tahun rupanya. Emak, ayah, adik-adik semua menangis teresak-esak. Kami tidak menyangka apa yang kami harapkan adalah kegembiraan dengan pertemuan itu. Tetapi berlaku di sebaliknya. Sebaliknya kesedihan dan kepiluan yang kami rasakan. Maafkan kakak, Dek. Maafkan kakak. Sekiranya kakak bersalah. Sebenarnya, lelaki pujaan adik itu sudah pun mendirikan rumah tangga dengan gadis yang lain. Kakak juga kecewa dengan apa yang telah berlaku, Dek. Dan daripada kekecewaan itu, kakak sanggup membujang sehingga ke hari ini. Ku mencari apakah salahku. Kau buatku termenung seorangan dalam diri sangsi. Akhirnya begini perpisahan tak kuduga. Ku mengerti, ku fahami keputusan diri. Biar saja aku sebegini. Permintaan terakhirku, jangan kau lepaskan. Simpan saja kata-kata. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada.
Jangan